Okay, so this time kita nak trace satu sketch yang aku dah sketch, iaitu satu watak hub. Watak comel-comel lah. So untuk video kali ni kita tengok function, kita akan tengok banyak function pen tool lah. So dia punya shortcut P. Dia punya ikonnya ni lah. Kadang-kadang ikon ni aku pun tak ingat sebab dah lama pakai shortcut kan. So ini pen tools. So apa yang kita akan buat dalam video ni, kita akan try trace sketch tu, kita akan buat outline. So akan banyak guna pen tool lah. Pen tool ni memang satu tools yang very powerful lah. Kita akan banyak main layer juga lah, untuk kita bezakan line weight. Bila kita buat outline ni, eloknya kita ada line weight. Okay, so sekarang kita akan masukkan dulu sketch tu. Okay, kat sini. Okay, sekarang aku dah drag masuk. Memang selalunya bila kita masuk JPEG file ni, memang dia akan besar sikit lah. So kecilkan balik. Sketch ni memang tak clear sebab memang aku sketch cepat-cepat je. Sebab in the end of the day, memang kita nak trace dalam Illustrator je. Okay, sedikit sebanyak pasal bila kita masuk JPEG dalam Illustrator ni, dia sebenarnya dia punya default setting, dia akan create link. Maknanya gambar ni dia bukan dalam file Illustrator ni, dia link sebenarnya. So kalau gambar asal tu korang ubah kedudukan file dia, dia akan hilang lah. Dia function macam Microsoft PowerPoint. Tak tahu Microsoft PowerPoint pun tak tahu lah, sekarang dah tukar function kan. Maknanya objek ni dia tak wujud dalam file ni. Itu by default lah. Kalau nak tukar, kalau nak masukkan file ni dalam, maknanya nak masukkan sketch JPEG ni dalam file Illustrator ni, kita panggil embedded. Ni pergi ke link ni. Kalau korang tak ada benda ni, korang pergi ke window, cari balik kat sini lah, link. Benda ni. Okay. So klik kat gambar tu, pergi ke link, lepas tu pergi ke garis 3 ni, embedded. So embed image. So sekarang image kau sekarang wujud dalam file Illustrator ni lah. So maknanya kalau korang delete JPEG dekat file asal tu, ataupun korang share file Illustrator ni kat orang lain, so JPEG ni still akan wujud lah. So dia sekarang dia tak wujud sebagai link, dia wujud sebagai image dalam Illustrator file ni. Okay, so ini sketch. Selalunya memang aku letak dalam atas layer yang berlainan. So layer ni kita tukarlah nama sketch. Okay, so kita buat layer baru. Okay, layer ni memang kita takkan usik lah. Okay, so sebab karakter ni dia macam, kalau kita tengok dia ada simetri sikit lah. Maknanya especially karakter yang ada muka yang pandang straight kan. So selalunya aku akan letak kat tengah-tengah, sebab kalau ada apa-apa elemen yang perlu kita mirror, senang aku nak mirror balik. Okay, so untuk buat benda tu kita kena buat guideline dulu lah. So guideline ni, kalau mudahnya kau tarik daripada ruler. So, kalau tak ada ruler, maknanya tak keluar dalam korang punya Illustrator tu. So just tekan Ctrl dengan R, so dia akan keluar tepi ni. Kalau korang tekan balik, dia akan hilang lah. So Ctrl R. So korang nak dapat guideline tu, tarik je daripada guideline ni. So dia akan keluar guideline ni. Dalam Illustrator dia tak macam Photoshop. Tak tahu Photoshop korang boleh setting ke tak, aku tak familiar sangat dengan Photoshop. Tapi dalam Illustrator ni, guideline ni dia macam objek lah. Maknanya korang boleh letak guideline ni dekat layer. Tengok sekarang guideline kita dekat layer 2. Boleh tukar dekat layer sketch. So kalau korang lock layer ni, maknanya guideline dah tak boleh gerak lah. Tekan pun takkan gerak. So selalunya aku akan letak satu layer khas untuk guideline. So korang boleh lock layer tu, so guideline korang pun akan terlock. Ataupun korang boleh hide layer tu, guideline korang pun akan hide. Okay, korang boleh select lagi. Maknanya kalau ada banyak-banyak guideline, korang boleh select guideline mana yang korang nak. So korang boleh gerak. Itu function guideline dalam Illustrator.
Lagi satu dia boleh arrange. Now arrange ni. So maknanya ini kita punya artboard ni kita nak guideline di tengah-tengah. So kita arrange jadi tengah-tengah. Kalau nak tepi, dia akan jadi tepi. Itu function guideline. Okey. Arrange ni pula sebenarnya dia ada dua setting. Kalau korang buka kat tepi ni, align, sorry, bukan arrange, align. My god, English. Okey. Align ni dia ada dua function. Satu function align to artboard dan satu function align to selection. Align to selection ni dia takkan mempengaruhi artboard. Instead dia akan mempengaruhi korang punya selection. Contoh korang ada banyak objek kan. Alamak, tak keluar lah pula. Okey. Contoh korang ada banyak objek. Korang nak align objek ni jadi straight tengah-tengah. So korang tekan macam ni. So dia akan align ikut objek. Kalau korang nak dia align kat tepi, contohlah ni besar sikit kan, ni kecil sikit. So korang nak dia align kat tepi, dia akan align macam tu. Align kat tengah, dia akan align macam ni. Okay, so dia tidak mempengaruhi artboard. Tapi kalau korang tukar align to artboard, so dia akan ikut artboard. So kalau korang nak tengah, dia akan tengah-tengah dengan artboard tu. Kat tepi, dia akan tengah-tengah kat tepi. So ikut korang nak align macam mana so kalau kiranya kalau kita nak align guideline ni, kita align ikut artboard lah. So selalu aku akan ada vertical dengan horizontal. Senang apa-apa nak refer balik. So kalau align horizontal tengah-tengah yang ni Okey. Kadang-kadang tu aku akan letak lagi satu kat atas. Sebabnya nanti kita nak mirror senang. Dia punya option mirror ataupun function mirror ni dia kena ada 2 point. So kita senang, kita select satu intersection kat sini, satu intersection kat sini. So dia akan mirror elok lah. So benda tu tak lari. Okay, so guideline dah siap, sketch dah siap. So sekarang kita nak start tracing lah. Okay. Oh, lupa lah pula. Okay. Not only that guideline lah, kita punya sketch pun kena align balik lah. So kita tahu ini garis tengah kan, kita align balik. Kita punya sketch ikut tengah-tengah. Boleh dah ni. Okay. So kita lock. Sekarang kita guna pen tool. Trace dulu apa semua benda yang ada. Tak perlu fikir pasal layer dulu. Layer tu kita buat kemudian. So maknanya sekarang ni kita trace saja. Okay. So sambil kita trace ni, kita akan bincang lah macam mana function pen tools ni, dia punya trick apa semua, dia punya shortcut. Sekarang ni Illustrator yang aku guna ni Illustrator CC2019. So mungkin ada pen tools features yang aku tak ada, yang the latest punya lah. Tapi make sure korang pakai CC lah, Illustrator CC at least 2018. Sebab dia punya pen tool 2018 ni dia punya memang advance sikit, ataupun 2019 lah. Dia ada satu features yang memang sangat memudahkan kerja lah sebenarnya. So korang kalau boleh dapatkan CC 2019 lah. Okay, so ini features dia, pen tools dia. Kita buat dulu benda ni. Dia ada ni, dia panggil ini, dia punya warna dalam. Ini dia punya outline. So korang nak tebal mana, korang boleh set kat sini lah. Dia punya line art dia. Okay. Bila buat tracing, aku selalunya akan buat warna merah line art ni. So senang, nampak jelas. Selalunya ikut size gambar. Selalunya aku akan start dengan 1 ataupun 0.5 pixel ataupun point. Okay. Tapi yang dalam ni memang kita buat kosong lah, tak nak kacau. Sebab kita nak buat outline saja. Alright. So kita start dengan rambut dia, senang. Okay. So satu function pen tool ni yang aku suka sangat-sangat. Dia sebenarnya kau boleh drag je line ni untuk jadi curve. Okay, macam mana kau buat macam tu? Klik satu tempat, dan lagi satu tempat. Lepas kau tekan alternate. Bila tekan alternate, dia akan keluar curve tu lah. Okay. Kau drag ikut mana kau nak. Bagi kena.
Okey. Lepas tu sambung. Drag balik. Okay, lagi satu function yang memang sangat mudah adalah dalam waktu kau select pen tool ni, kalau kau tekan control, dia akan tukar function jadi selection tool, which is yang ni. Okay. Specific punya selection tool. Selection tool dia ada dua. Satu yang main punya, dia akan select semua. Alright. Yang lagi satu, yang ni dia akan select point ataupun pass. Okay. Okay, tapi kadang-kadang bila kau buat kerja dengan pen tool, kau tak nak tukar selection ni, kau tak nak tukar kau punya tool. So kau tekan je alternate, control, dia akan tukar function. So kau tekan, kau hold, dia akan tukar function selection ni. So, kau akan nampak dia akan keluar bulat ni kat sini kan. So function ni kau nak tumpulkan bulat tu, buat jadi bulat. Kau nak tumpulkan bucu tu, jadi bulat. So senang. So kau tak payah nak buat kau tak payah buat benda-benda macam ni. Susah pening kepala. Kadang-kadang dia tak align. So kau tekan control, dia akan keluar benda tu, tarik je. Okey, senang. Tapi kau kena estimate kau punya bucu tu lebih sikit daripada ni. Kalau kau letak dia kat sini, tak jadi bila kau buat macam tu, dia ke belakang lah. Kau kena letak depan sikit. Benda ni practice sikit, jadi okey lah. Okay. Even kau nak gerak pun, kau hold balik control, kau boleh gerak dah. Kau boleh reposition. Hold je control, dia akan tukar ke function selection. Okay, lepas tu continue. Bila continue tu, salah satu pen tool tu dia boleh bila dia keluar line dekat sebelah tu, ni bintang kan, dia punya di sebelah icon tu, lepas tu dia keluar line, maknanya dia akan continue dari existing line. Okay, tapi kau kena tak select pun tak apa. Kalau tak select pun dia boleh continue juga. Straight je. Tak payah kisah pasal curve tu balik. Curve tu kita akan buat kemudian bila kita letak point tu. Ni dah sampai ke telinga lah. Selalunya aku akan buat lebih sikit lah, sebab lepas ni kita boleh trim. Lepas tu bila dah siap line tu, baru kita buat apa tu, handle bulat ni. So tak payah pening-pening. Okay, yang ni pun sebenarnya nampak cacat sikit ni. Aduh ya. Boleh. Nak betul balik. So setiap pass tu dia akan ada dua jari tau. Dia panggil handle. So kalau korang tekan control, dia akan gerak dua-dua handle ni. Maknanya garisan ni dia akan jadi point ni dia akan jadi selari lah. Dia akan sentiasa smooth macam tu lah. Dia akan nampak line dia smooth. Tapi kalau korang tekan alternate, dia akan gerak satu jari je. So dia jadi macam tu lah. So setengah orang nak efek ni, setengah orang tak nak. Dia akan jadi macam ni. Setengah orang tak nak. Okay. Aku tak nak. Aku nak dia jadi smooth macam tu. Okay, kita sambung belah sini pula. So bila ada function ni, dia jadi mudah. Macam tak perlu nak, kita tak perlu nak setting betul-betul dulu. Kita just letak garisan dulu, lepas tu baru kita handle dia punya curve. Okay. Lepas tu baru kita tarik ikut curve dia. Macam mana kita nak. Ni lari sikit kan. Drag tekan control, drag balik. Lepas tu kita tumpulkan
Ada setengah, kadang ada orang nak tajam kan, tapi aku tak nak sebab watak ni macam comel sikit. So kita tak nak lah ada elemen yang tajam ni. So kita curvekan semua. Ada yang kita curve banyak, ada yang kita curve sikit, tak ada masalah. Okay, settle. So kadang tu kita kena check jugalah kan, height kan sketch punya layer ni, so kita nampak apa yang dah berlaku. Okey lah tu kan. So kita continue. Sekarang kita buat telinga. Salah. Aku suka start dari sini yang ni, belah ni nampak macam okey sikit. Okey. So tak payah nak buat curve, terus buat line tu dulu. So kita tarik. Kalau kita tarik macam ni, dia akan jadi macam ni kan. Tapi dia ada lagi satu, kalau kau tarik sambil tekan alternate ni kan, kalau nak tarik curve tu kena tekan alternate kan. Tapi at the same time kau tekan shift, dia akan keluar jadi macam simetri lah. Maknanya dua belah, kalau kau tengok dua belah jari tu dia straight, dia serenjang dengan point. Serenjang bang. Okey. Kita betulkan balik. Ikutlah kat mana-mana pun boleh je. Kalau tak tekan shift tu pun kita boleh betulkan balik, tak ada masalah. Okey, dan buat kat sini. Baru je sebab kita nak mirror lepas ni. Okey. Sebelum kita mirror, kita kena make sure yang ini dia straight. Dia straight. Dia akan keluar tu. Dia vertical macam tu. Kalau tidak, nanti bila kita mirror dia jadi huruf. Maknanya dia tak selari lah dengan yang sebelah. So sekarang kita nak mirror satu line ni je. Rambut ni dah siap, tak payah nak mirror. Okey. So function mirror ni dia ada dekat sini. Dia rotate ni. Kau tekan lama-lama dia akan keluar reflect tu. Reflect lah panggil, tapi aku suka panggil mirror, tak apa lah. Okey, reflect tu. Reflect tu dia ada dua, dia kena cari 2 point. Maknanya bila kau tekan 2 point tu, dia akan mirror ikut. Dan maknanya 2 point tu dia akan jadikan satu garisan, and dia akan mirror ikut garisan tu lah. So in this case, garisan guideline yang kita nak mirror dia, kita nak reflect dia kat garisan guideline. So kita tekan 1 point kat intersection sini, lagi 1 point dekat intersection sini. Kita nak mirror, maknanya kita nak copy lah. So kita bukan nak reflect saja, kita nak ada. Bila kita reflect tu kita nak copy, maknanya benda ni ada kat sini and kita nak copy lagi satu. So point yang kedua tu, sambil kau tekan, sambil kau hold alternate. Bila kau hold alternate ni dia akan copy lah. Okay. So intersect tu. So dia akan ada dua kat situ. Okay. So benda ni kau nak buat tak nak buat pun tak apa, tapi aku suka join kan line ni. So sekarang ni dua line ni yang kita dah mirror ni, dia adalah satu path yang berbeza kan. So aku suka sangat nak join kan dia orang. So ambil selection ni, kita akan bila kita guna yang ni, maknanya kita sebenarnya select satu, orang kata apa, satu path ni. Tapi kalau korang guna selection tu yang ni, direct selection tu, so korang sebenarnya sekarang select 2 point kat situ. Dia panggil apa, anchor. Korang select anchor point. So bila nak join apa-apa line, kena select anchor point. Dia tak boleh select path tu saja. So right click, join. Bila korang nak buat benda tu dua-dua ni, dia akan jadi satu entity lah. Okay. So nampak aku punya sketch lari kan, tak ada masalah sebab nama pun sketch. Sekarang ni kita tarik je benda ni, sambung. Alright. Nampak kepala dia macam sengit sikit kan, tak ada apa. So kita ambil balik kita punya direct selection tu. Aku nak gerakkan bahagian ujung ni saja. So aku select bahagian ujung ni saja. So geraklah guna arrow. Nampaklah kepala dia simetri sikit. Memang sketch ni kita sketch je sebenarnya. Kita bukannya final, sebab tu bila kita final selain illustration, kita ubah-ubah lah nak bagi nampak okey. Even sketch ni pun aku bukannya scan betul-betul, aku snap je. So benda tu
expected lah untuk lari. So kita nak buat rambut kat sini pula. Benda ni senang je, pause sekejap je, kita buat macam ni dulu. Lepas tu lepas ni baru kita adjust balik. Ini yang bestnya pen tool ni. Nampak dia dah sambung, dia automatic sambung balik. Dia automatic sambung daripada line yang kita buat tadi. So bila kita letak kat sini, dia akan sebelah ikon pen tu dia ada bentuk bulat je. Nampak? Tu maknanya dia tutup. Dia jumpa loop. Tutup ni sebenarnya penting juga sebenarnya, sebab ada function line weight ni kita boleh main. Kalau tak tutup, dia ada satu function yang kita tak boleh buat. Itu tak apa, kita sembang lain kali. Okey, dan kita buatkan jadi punya curve. Alright, lepas tu tumpul kan. Tak masalah. Tak ada hal. Okay, dah dapat. Right. So technically itu saja trik-trik pen tool yang memang sangat guna lah. Oh, lupa pula trim. Ni selalunya memang aku akan lebihkan sikit so that bentuk tu nampak macam nice lah, dia punya flow ataupun path tu nampak, dia punya flow nampak okey lah. So sebab tu selalunya aku akan lebihkan sikit. So bila dah settle, aku akan trim balik lah. So, technically kalau kita nak trim, keluar benda ni pula. Kalau kita nak trim, select balik semua. Lepas tu tekan shift M. Benda ni dia akan dia ada satu function yang kita panggil di kat sini ni, shape builder. Tapi aku guna untuk trim. Macam mana kau nak trim line? Bila kau dah select line tu, lepas tu kau tekan function tu, kau hold alternate. Bila hold alternate ni, dia akan hilangkan mana-mana yang kau nampak dia ada simbol tolak kat sebelah cursor tu. Dia akan hilangkan mana-mana yang kau select lah. So kau tekan je trim, dia akan jadi trim. Dia akan trim lah. Okay. Kalau kau tekan kat sini, dia akan trim yang tu. Tapi tak nak trim tu kan, nak trim yang tadi. So macam tu lah. Okay, so lepas ni kita akan fast forward benda ni sampai kita dah siap trace semua ni lah. So kita akan sembang sikit pasal line weight dengan layer. Layer ni kena banyak main, line weight ni memang kena banyak main layer lah untuk memudahkan kerja, kalau tak kelang kabut. Okay, so kita fast forward.
Alright, so sekarang kita dah settle trace semua. So ini kita punya line art lah. Kita boleh hide kita punya guideline. Dah tak perlu dah. Alright, so selalunya bila aku buat line art, ni okey, ni mata ni saja aku buat spare kat sini. Sebab aku dah trim yang ni tadi. Tak apa lah, simpan kat situ. So salah satu elemen Illustrator yang aku suka ni, kita boleh main juga kat luar artboard ni. So kita tak confine dengan kita punya artboard saja. So boleh buat apa, kalau nak simpan apa semua spare line apa semua aku letak kat sini. Alright. So sekarang semua line ni dia ada stroke dia yang sama lah. Tadi kita buat awal tadi kita buat satu kan. Okay. So sekarang ni kita nak main line weight. So selalunya bila line weight ni aku suka different size line yang berbeza. Aku suka letak dekat layer yang berbeza lah. So sekarang kita dah semuanya kita letak dalam satu layer. Okay, aku nak buat layer baru. Layer ni kita bagi nama layer spare. So layer spare ni aku nak simpan benda-benda yang aku simpan untuk spare punya barang lah. Okay, so kita boleh hide yang ni. Okay, ni satu layer semua. Okay, so sekarang kita nak letak kita nak bahagi line ni kepada dua jenis line. Satu main line, aku suka panggil main line ataupun profile line. Line main ni adalah line yang define form, bentuk satu-satu subjek lah. And lagi satu line detail. Line detail ni selalunya benda-benda ni lah, benda-benda kat belah dalam yang detail. Kalau seluar ni ada orang kata apa, aku buat sikit lah detail kat seluar ni. Ada line ni, okay, ni line detail seluar. Okay. Sebab dia tidak tunjuk bentuk lah, dia tunjuk macam texture ataupun lipatan. Itu line detail. Okay, so sekarang ni mulut dengan hidung selalunya aku letak main je. Sebab ini memang dia satu bentuk. Yang kat telinga ni ini selalunya aku akan letak detail lah. Lupa pula letak tadi. Okay, line ni firstly dia ada banyak bentuk lah. Dia ada banyak setting. Ini macam mana line tu N. Kalau kita tengok kita tunjuk balik pen tool. Okay, ni satu line. Okay, bagi tebal sikit baru nampak sebenarnya contoh lah. Okay, bila mana cap ni maknanya dia punya ending tu memang petak. Dia punya corner pun tajam. Kalau kita buat corner ni, corner dia akan jadi tajam macam tu. Okay, ini dia punya yang bawah sekali ni, dia punya kalau ada loop baru dia jadi. Ada loop baru dia enable. Okay, kita tengok function dia satu-satu. Okay, so bila kita buat cap ni, so ini pen tool, dia ada dua jenis. Satu macam ni, satu bulat ataupun satu tajam tapi dia tak ending dekat ankle point lah. So selalunya aku akan guna yang bulat ni. Nampak lagi kemas. Dia punya ending tu bulat je tu. Lagipun ia ikut juga karakter. Kalau karakter aku comel-comel, selalunya aku akan buat bulat ni. Dia punya corner pun aku akan tukar bulat. Kalau tak tukar, dia akan tajam macam tu. So bulat tu still tajam tapi dia smart lah, dia jadi bulat lah macam tu. Okay, yang align stroke ni dia kena ada loop baru dia jadi. So benda ni maknanya dia punya stroke tu line dekat tengah-tengah. Kalau kita buat macam ni, line kat tepi, dia punya stroke ni kat dalam ataupun kat luar. Selalunya kita akan guna yang ni. Okay, so itu jenis-jenis line yang berbeza lah. Dia ada tajam, dia ada bulat. So aku selalu suka guna yang bulatnya. So tukar je semua jadi bulat. Okay, so sekarang kita nak asingkan line detail dengan line profile. So sekarang dalam keadaan sekarang selalunya line profile lebih banyak lah daripada line detail. Sebab aku punya karakter ni pun aku tak buat detail sangat. Okay, so kita buat satu layer baru. So yang ni kita buat main punya line ataupun profile line. Aku selalu panggil main je dengan detail line. Okay, salah satu sebab kita nak asing ni, so that kita senang nak tukar, nak main line weight lepas ni. Sebab line weight ni different subject, different line weight kita guna, ikut kesesuaian lah.
Kalau kita nak print besar, mungkin line weight kita kecil sikit, maknanya besar sikit. Kalau kita nak print kecil, mungkin line weight kita kecil sikit. Depends lah. Kalau kita bila kita dah asing ni, kita nak orang kata apa, height detail line ni pun boleh. Maknanya kalau kita print kecil sangat, kita tak maulah di detail line ni. So kita nak simplify, kita hide detail line. So mudah. So selalunya aku akan select semua dulu, make sure semua ada dekat main. Okay, lepas tu layer detail kita hide, so that kita tahu mana line yang kita dah masuk dalam detail. So contohlah, line ni line detail kan, kita nak masukkan dia dalam detail kan. So bila kau klik ni, kau akan nampak akan keluar warna hijau kat sini. Okay, ikutlah layer kau. Kalau layer kau warna pink, dia akan keluar warna pink kat sini. So ini represent benda yang kau dah select dekat layer tu. So kau drag je benda ni masuk ke layer detail, dia akan hilang lah. Sebab apa dia hilang? Sebab detail sekarang tengah hide. Kalau kau buka, dia akan keluar. Okay, so kita hide. So kita hide ni sebab kita nak tahu mana line yang dah masuk dalam detail. Okay, so sekarang select je semua line detail yang kau nak masuk dalam detail, drag je balik. Okay, yang ni pun kita akan buat detail ni, kita akan buat detail line ni, kita akan buat detail line masuk dalam layer detail. Alright, so semua line detail semua dah masuk dalam detail lah ya. Okay, so kita boleh enable balik. So maknanya kalau gambar ni kau nak print, contoh nak print kecil sangat kan, nak buat icon ke apa, kau boleh hide detail line ni, dia akan jadi simple lah. So bila kau kecilkan benda lah ni, dia takkan nampak serabut lah. Okay, so sekarang kita nak tentukan dia punya line weight, dia punya ketebalan macam mana. Alright, so main ni kita nak select semua, kita mesti terselect detail pula kan. So shortcut nak select semua, kita tekan yang bulat dekat sini, dia akan select semua yang detail. Kalau korang tekan dia akan select semua yang atas layer main lah. Kalau korang tekan detail, dia akan select semua yang kat detail. Okay, so main sekarang ni, contohlah aku nak bagi dia tebal ni, so detail 0.75 contoh, sebab nak kecil sikit lah, tak nak tebal-tebal. So senang kita nak main kat sini. So, contohlah 0.75 ni, kecil sangat pula kan, nipis sangat kan, terus tebalkan balik 0.1. 0.2 ni rasa macam nipis sikit, tebal 0.3 pula. So senang nak main kat situ. Sebab tu kita letak atas layer yang berbeza. Okay, so ni kira ok dah lah ni. Semuanya yang ni aku nak tukar, aku tak nak letak dalam detail sebab tak nampak sangat dia punya garang tu. Masuk balik kat sini, kat main, jadi 2. Alright, okay, so itu line weight. Lagi satu function, kita nak buat outline. Outline ni satu garisan tebal dikeliling artwork. Function outline ni salah satunya dia akan buat kita punya artwork tu menonjol sikit lah, menyerlah sikit lah. So memang aku akan selalu buat outline ni. Outline ni pun akan letak layer yang berbeza. Okay, so dia maknanya satu garisan tebal kat luar ni. Okay, so nak buat outline ni, aku nak copy balik semua ni, copy paste masuk outline punya layer. Okay, so tekan Ctrl C, tekan outline punya layer. Tapi korang kena bila nak paste tu tekan Ctrl Shift dengan V. Bila korang buat macam tu, dia akan paste dekat exactly tempat yang sama. Kalau korang tak tekan Shift, dia akan paste kat tempat suka hati dia ataupun dia akan dia paste kat center lah. Tapi kalau korang tekan Shift, korang tekan Ctrl Shift dengan V, dia akan copy dekat the exact place. So mudah kita nak olah balik lah. Okay, so drag je yang korang copy tadi ke outline, kalau dia tak masuk outline lagi lah. So sekarang hide main dengan detail. Ini kita punya main main dengan detail ni, kita punya main stroke, kita punya main artwork lah.
Okey, yang ini kita nak edit untuk jadikan dia outline saja. Okey. So select semua. Dia sebenarnya ada banyak cara untuk buat outline, tapi ini cara yang paling aku selesa lah. Okey. Ambil objek, expand. Okey, function expand ni dia akan convert korang punya line kepada plane. So dia punya stroke tu dia tak tengah-tengah lah, dia jadi plane. So bila dia jadi plane ni memang dia akan guna yang ni lah, dia tak akan guna stroke. Kalau korang buat stroke ni dia akan jadi stroke lain, dia akan ikut stroke line tu. Okey, so bila korang dah expand, pergi ke pathfinder. Sebab setiap line ni dia sebenarnya berbeza. Walaupun korang dah expand. Okey, tapi kita nak satukan semua line ni. Kita nak dia jadi single plane. Okey. So tekan yang ni, merge. So korang nampak dia dah merge. So semua ni adalah satu single plane. Except plane yang orang kata apa yang terkeluar lah. Itu pun dia dah group, function ni dia dah group kan semua plane ni. Kalau korang ungroup balik, korang boleh klik bezel lah. So tak apa, yang ni kita boleh delete dalam ni. Alamak, tu delete ni lah pula. Yang detail ni kita boleh delete. Sebab kita nak line luar ni je. Nanti aku tunjuk macam mana nak dapat line luar tu sahaja. Sebenarnya tak payah delete pun tak apa, kita delete kemudian tak apa, tak ada masalah benda ni, tapi saja nak delete. Okey. So sebenarnya kita nak line luar ni je. Ni yang mengeliling ni, yang dalam ni kita tak nak pun. So korang masuk isolation mode, tekan 2 kali. Masuk isolation mode. Okey, bila dah masuk isolation mode tu, tekan yang luar ni je. And make sure korang dah select benda tu. Okey, dia akan jadi macam tu. So, nampak korang select yang luar ni saja, outline. Copy, keluar isolation mode, paste, tekan shift paste. So korang akan dapat benda ni. Okay, so sekarang ni dekat atas korang, layer outline korang ni ada plane ni dengan line yang awal-awal tadi. Okay, so korang select je semua, tekan shift, tekan kat tengah-tengah, maknanya korang dah deselect plane tu, delete line yang lebih-lebih tadi yang tak ada. So kita dapat yang ni saja. So sekarang ni benda ni adalah plane, tapi yang kita nak ni line keliling ni je. So tukar plane ni kepada kosong and letakkan stroke lah kat sini. So korang dapat outline. Okay, yang best ni korang boleh main lah outline ni, nak tebal mana. Nah, contoh. Tapi dia akan jadi macam ni lah. Dia akan tebal dua arah, dalam keluar. Macam mana nak buat dia tebal keluar saja? Macam tadi kita tunjuk lah, kita buat function ni. Dia akan tebal keluar saja. So outline tu nampak cantik lah. Ni aku rasa tebal sangat pula kan. Kecilkan balik 4. Jadi lah. Lepas tu kita tukarlah warna merah ni, tekanlah forever warna merah kan. Warna merah kita sebab nak tracing je tadi. Okay, settle line art. Itu saja. Guna pen tool saja. Dengan function-function lain sikit-sikit. So pen tool ni memang, illustration ni memang satu tools yang very powerful lah. Sampai aku rasa nak guna Photoshop pun just tak best. Sebab lagi senang nak edit line dekat Illustrator. Okay, itu saja. So kalau ada apa-apa lepas ni kita buat juga. Sekian, terima kasih.